Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita berjumpa sekali lagi dalam sarapan Minda Momentum, insya-Allah. Pagi ni saya nak buatkan satu topik yang saya rasa related kepada ramai orang lah, insya-Allah. Okay. Dan kita ni nak bercakap, nak sharing benda-benda yang orang kata real. Bak kata Mak Saleh cakap, struggle is real. Kan? Ramai orang kadang-kadang bukan semua orang tahu yang hidup kita ni penuh cabaran. Tak ramai orang tahu tentang apa yang kita lalu. Kadang-kadang ada orang yang macam saya dulu, pernah zaman-zaman kita belajar kan. Duit mana cukup kat belajar, kita belajar. Mak saya kerja kilang. Saya ingat lagi tahun 1 dulu kat UTM. So bila tak ada duit, kita just mampu makan roti canai je. Sebab masa tu, itulah benda yang paling murah. Kan? Satu keping tak silap masa tu 50 sen kot. Jadi kalau kita nak makan nasi campur ke apa kan sampai RM3, RM4. Jadi belilah roti canai, belilah 3 keping, 4 keping. Dan masa tu saya ikut tips yang ada seorang pernah bagi tahu tau macam mana Pakistan jual kapet buat. Dia kata dia orang ni, dia orang tak berduit tau dan dia orang sangat jaga duit. Jadi apa yang dia orang buat, pagi-pagi tu dia orang sarapan sampai 5 keping ke 6 keping roti canai. Lepas tu dia tengah hari ke petang dia tak makan. Dan dia lepas dia makan roti canai tu, apa yang best yang saya dengar, dia orang tak minum air. Dia makan 5 keping, 6 keping macam tu, dia makan. Dia tak minum air. Tengah hari sekarang bila dia lapar, dia minum air. Bila dia minum air, apa jadi pada roti canai dalam perut tadi? Kan dia tepung. So bila masuk dalam perut tu, dia kembang. Dia mula kembang. So bila dia kembang tu dia kenyang. Okey, dia tak payah makan dah tengah hari. Kan dia buat kerja lagi, dia pergi jual karpet. Dia pergi rumah orang semua. Dia lapar lagi, dia ambil lagi air, minum lagi. Kan, dia minum lagi, kembang lagi roti tu, kenyang balik. Sampai macam tu lah. Saya cubalah try ikut formula tu. Saya pernah lalu zaman tu. And if you can share apakah you all punya challenge, cabaran, pernah tak ada situasi macam tu? Zaman-zaman yang kita nak makan tu kita berkira. Mungkin, saya faham mungkin situasi tu mungkin sedang berlaku. Kadang-kadang bila kita nak belanja orang, belanja family, ramai ni family datang ni, sekali tengok dompet, alamak. Saya pernah saudara mara datang rumah kan, dia datang rumah. And then ramailah kita ni mana kadang-kadang sempat masak apa semua. Rumah pun kadang bukan ada makanan sangat. Zaman-zaman yang kita baru nak mula berniaga dulu. So, orang rumah lah kadang, bang, yang ada duit lebih tak? Ada tak? Kalau ada, pinjam jap. Orang rumah lah kadang-kadang yang keluarkan duit tu. Tak apa, cakap je dengan diorang ni duit abang. Macam tu, kadang-kadang orang rumah saya punya keprihatinan dia tak nak saya sebagai suami kata terjejas maruahnya. Sampai macam tu lah, pernah berlaku lah pada kami sebenarnya. Dan saya appreciate that moment bersama dengan isteri tercinta sebab dia memahami benda tu. So itu benda yang berlaku. Dan most of the time banyak situasi yang sebenarnya terlalu banyak lah. Kalau you tanya, Tuan Najib ni you tak pernah give up ke? Tak pernah give up? Memang sentiasa high energy ke? Taklah, tidak. Kita manusia biasa, babe. Macam tadi saya katakan, ada banyak situasi berlaku dalam hidup. Ada banyak situasi yang kadang-kadang tak boleh bayar kereta, tak boleh bayar sewa, dah tak boleh nak rolling, modal menyusut. Saya tahu ramai yang sedang mengalami benda tu. Saya baca komen, saya baca feedback anda dalam Facebook ke, dalam Telegram, saya baca benda tu. Saya tahu terlalu ramai yang berlaku macam kita tengok pokok tu, alamak boleh zoom lah sekarang saya punya live kita zoom kat rambut, alamak canggih juga sekarang. Cuba kita tengok zoom kat belakang tu, pokok tu, dia boleh zoom pula zoom out balik, zoom in balik, zoom out balik. Sajalah kan, bosan-bosan bagi ni. Okay, so banyaklah situasi yang saya give up. Saya pernah juga tahu masa kat UTM, masa tu kita baru berniaga. Dia ada situasi yang macam, saya masa tu tengah berniaga macam jual minyak hitam, ada jual produk kesihatan. And bila kadang-kadang benda tu tak jadi,
kita cubalah try alternatif lain. Try lah cari. Sebab kita macam dah give up dah, alamak, macam tak boleh jual je ni kan. Masa tu kita masih mentah. Kita banyak apa, orang cakap kita tak ada knowledge, tak ada ilmu, tak ada guru. Jadi kita main berteka-teki, kita main ikut rasa hati kita je. Entah betul entah tidak. Kita memang tak tahu entah betul entah tidak. Itu masalahnya. Itu the challenge masa tu lah. So bila kita tengok, boleh jual burger lah. Ingat, kita try lah. Tiba-tiba dapat idea macam, aku beli roti burger daging. Memang tu je lah bakat yang ada. Yang memang yang dah tinggal pun. Masak burger. Dan kita try lah cuba jual ke college. Pergi ketuk pintu bilik setiap student. Boleh lah, daripada berpuluh-puluh biji, adalah sebiji dua terjual. Yang lebih, paksalah makan sendiri. Rasa give up lagi. Sebab tak tahu nak buat apa. Pernah kan ada berlaku situasi macam, dan saya percaya benda tu juga berlaku pada korang semua. So kalau korang rasa benda ni bermanfaat, please tolong tag kawan-kawan, ajak diorang join sekali pagi ni. Kita nak berbual-bual je sebenarnya. Kita nak berbincang, nak berbual-bual. Apakah benda challenge yang kita hadapi, dan saya nak kita, we are in same situation. Kita pernah berlaku benda yang sama. So I just nak share, bagaimana benda tu berlaku, bagaimana saya lalu benda tu, and maybe saya boleh share sikit bagaimana untuk kita nak manage, macam mana juga kita boleh handle benda tu. Boleh? Dan please, terima kasih pada yang dah tekan butang share. Thank you very much. Sambil-sambil kita morning walk pagi ni. Saya pun tak boleh nak panjang sangat sebab kejap lagi kita ada kelas untuk nak support peniaga-peniaga. Kita ada coaching pagi ni setengah hari, half day, untuk saya bersoal jawab dengan golongan-golongan peniaga, usahawan, founder segala ni, insyaAllah. Okay, so itu situasi tau. Saya pernah give up, tak dapat sale yang saya nak capai. Tu pun pernah juga berlaku. And benda tu banyak kali lah berlaku, bukan sekali dua lah berlaku. And still, kadang-kadang kita ni manusia ni pelupa kan. Tapi situasi yang contoh pasal modal tu habis, saya baca semalam, ramai yang cakap situasi sekarang bila kedai tak dapat nak buka, lockdown yang terlalu panjang tuan-tuan. Kali ni lockdown kita terlalu panjang. Peningkatan kes yang 19,000, 20,000, lepas tu dah dekat 21,000 kes. Dan tak nampak pun any sign yang mengatakan ekonomi akan dibuka semula. Jadi ramai yang mengadu, dia kata modal habis. Yes, itu benar berlaku pada saya tahu. Dan siapa tahu apa saya buat masa tu? Siapa tahu masa saya dah habis modal tu, modal dah habis, nak berniaga macam mana dengan nak bayar kedai lagi, sewa, keperluan hidup lagi, banyak hutang yang dah sangkut tau masa tu. Kereta ke, rumah ke, sangkut. So macam mana saya buat masa tu? Yelah, antara yang paling senang adalah kita meminjam lah. Itulah antara benda yang kita buat pun masa tu. Tapi setengah orang pun dah give up nak pinjamkan kita duit. Ada setengah orang macam contoh kan, banyak kali saya dulu pinjam duit mak saya, sampai mak saya kata dah tak ada dah. Dah habis dah, ni adik-adik kau nak sekolah, nak apa benda dah habis dah. So mak kita pun dah sampai give up dah dengan kita. Kan, disebabkan masa tu betapa teruknya hidup masa tu, situasi challenge masa tu. Dan last sekali saya rasa lah satu benda yang menjadi iktibar masa tu, challenge yang berlaku, saya memang dah give up. Kalau tanya buat bisnes berapa kali saya give up, saya ingat dah berjuta kali lah buat give up tu. Jadi pada saya benda tu normal lah kepada setiap orang. Tapi saya fikir ada jalan dia lah, ada jalan, insyaAllah. Itu yang saya nak share dengan anda pagi ni. Kan ada apa situasi you sekarang? Cuba anda komen sikit dalam ruangan komen. Apa situasi sekarang yang menyebabkan you rasa nak give up? It's okay untuk nak cakap benda tu. Kan, I can feel you. Saya boleh rasa feeling, I can feel the situation tu, insyaAllah. Kan, please tolong share kat situ. Thank you kepada anda yang belanja. Saya love. Saya pun mengasihani anda. Saya pun sayang anda, sahabat-sahabat saya, kerana Allah SWT. InsyaAllah. Okay. So masa tu, last option lah masa tu. Alamak, saya masa pernah pada situasi yang modal dah habis, dah tak tahu macam mana nak berniaga, hutang dah banyak sangat ni, dah complicated. Bank dah call, Cik Najib kalau tak bayar. Saya kata boleh. Masa tu sangkut 3 bulan tau, installment kereta. Saya kata boleh tak saya nak bayar yang sebulan je, yang bulan, supaya dia jadi 2 bulan. Oh tak boleh cik, sebab benda ni dah berulang. Cik tak boleh. Cik mesti bayar 3 bulan terus. Kalau cik tak bayar yang 3 bulan ni punya tunggakan ni, kita tarik. Ya Allah, saya masa tu macam
Stresnya lah. Dah lah kita kereta tu je yang hada. Beli pun second hand, bukan kereta baru tuan-tuan. Situasi mula-mula saya beli kereta dulu pun saya pernah beli kereta second hand dan kerosakan dia dahsyat. Setiap tahun maintenance dia gila weh. Sangat tinggi. Saya rasa ya Allah, aku macam menyesal je beli kereta second hand yang dah terlalu lama. Dia sebab kereta tu masa tu yang saya beli second hand tu, kereta tu dah 7 tahun dah. Dia dah berusia 7 tahun ke 8 tahun. Boleh second hand, saya belajar. Boleh, tapi beli yang bukanlah terlalu lama sangat. Terima kasih pada yang share. Thank you very much. Rasa lemas, tak capai apa diimpikan, give up untuk hire team. Kan insyaAllah. So, dia sampai satu level yang situasi masa tu saya dah habis modal, dah habis rolling, dah tak tahu nak buat macam mana, yang saya rasa habislah, dah tak ada jalan dah ni. Habislah. Mungkin saya masa tu saya mungkin terfikir yang kereta kena tarik, mungkin kena declare blacklist. Saya dah mula terfikir, alamak, masa tu lah kita punya kepala otak ni, dia macam-macam benda datang tau kita fikir. Ada je memikirkan yang memang nak melingkupkan kita lah masalahnya. Alhamdulillah, saya cuma ada satu benda saya buat, berdoa. Dan kita minta mak ayah kita, mertua kita doa, pasangan kita berdoa. Sebab saya pasti Allah Ta'ala ni dia bagi ujian. Ujian tu kita boleh manage, kita boleh handle. Walaupun kita memang rasa teruk, kita memang dah rasa koyak, memang menangis malam-malam, kadang-kadang seorang-seorang menangis. Masa tu zaman-zaman yang baru nak online, buka komputer tak tahu nak buat apa, buka Facebook masa tu, buka email. Aku nak tulis ayat apa ni? Apa jadah lagi, butang mana lagi nak kena tekan ni, nak dapat sale ni macam mana ni? Betul, saya buka komputer masa tu, tadi saya teringat yang, dan saya ada, kebetulan hari ni memori tu keluar pula. Bila nak cerita pada you all semua, pada korang semua, tiba-tiba memori tu keluar. Dan dia tunjukkan kat meja ni lah yang saya dah macam, dah macam hilang sayap lah, dah tak tahu ni, dia barang macam dah teruk sangat. Dan kebetulan pula memori tu keluar. Memang cantik lah kan tadi. Tapi tak apa, nanti saya share pada anda. Benda tu, apakah benda yang berlaku tu, what happened masa tu. Saya menangis kat situ, saya tak tahu macam mana. Saya minta pada Allah, ya Allah kau beri petunjuk. Kau tunjukkan aku apa jalan dia. Alhamdulillah, masa tu saya teringat apa yang Allah Ta'ala bantu adalah melalui wife saya, isteri saya. Dia kata, nah bang, abang pinjamlah saya punya gelang ni. Abang pergilah pajak. Tuan-tuan, itulah first time pengalaman saya buat pajak gadai. Saya tak pernah, babe. Tak pernah saya tahu pun ada dalam dunia ni masa tu ada skim pajak gadai, Ar-Rahnu. Langsungnya tak tahu. Dan tak pernah pergi pun sebab saya fikir macam malu, nanti kang orang yang pergi pajak ni biasa orang yang desperate. Tapi tuan-tuan, kalau dah diri ni dah nak diisytihar blacklist, dah memang bank call tak berhenti-henti, dah kawan-kawan pun ugut minta hutang yang kita pinjam duit dia, tak adanya. Memang saya kata, sayang, terima kasih. Saya terus pergi figure out macam mana nak pergi pajak. Saya terus pergi ke bank rakyat, tak silap masa tu, di Segamat. Saya dengan kereta yang rosak lah, dengan segala bil lah, macam-macam benda lah berlaku. So saya pajakkan masuk dan saya dapat lebih kurang, saya rasa 2,000 lebih kot time tu. Saya dapat dalam 2,000 lebih. Tambah lagi ada bantuan lain, ada. Saya juga pernah pinjam tau, duit mak mertua pun pernah juga. Macam, kau ingat aku ni sekadar anak menantu, jadi anak hantu pun pernah, babe. Dah susah nak macam mana. Dah susah. Dan saya memang berjanji tuan-tuan masa tu, kalau aku senang, kalau aku berjaya, inilah orang-orang yang tolong aku ni lah, aku akan bela dia orang. Aku akan bela nasib dia. Aku akan buat gila all out untuk dia orang yang aku sayang ni. Dan mereka memberikan kasih sayang tanpa syarat. Tanpa syarat. Dan masa tu, apa yang berlaku? Alhamdulillah dapat solve dan dapat survive balik semula. Dapat bangkit semula. Dapatlah income tu balik yang orang kata bukanlah terlalu dahsyat sangat. Tapi Alhamdulillah dapat survive hidup. Dan saya tahu ramai di kalangan you all pun melalui benda yang sama kan. Tapi dan ada juga saya tahu ada situasi yang maybe ada orang dia pergi pajak tapi dia tak cukup kuat untuk nak bersungguh-sungguh. Saya masa tu satu benda saya fikir, malu.
Saya malu. Maruah saya sebagai seorang suami pinjam emas isteri. Saya malulah kalau benda tu mungkin tak dapat ditebus. Jadi setiap hari bila kita buat marketing, dan benda betul saya rasa saya buatlah ketika tu adalah saya pergi cari knowledge dengan orang yang tahu knowledge online masa tu. Kalau saya tak reti nak buat blog, saya pergi belajar dengan orang yang jual panduan blog. Kebetulan masa tu zaman-zaman yang orang macam jual e-book, jual video course pendek. Dan ni yang saya nak cakap, saya ada sesuatu hadiah yang saya nak beri pada anda sebenarnya. Saya ada macam satu kelas maraton. Konsep maraton bermaksud dia adalah jangka panjang dan percuma. Okay? Dia adalah jangka panjang dan percuma, tuan-tuan. Itu benda yang saya nak bagi anda. Kejap lagi bagi anda yang duduk stay sampai habis pagi ni, saya nak bagi tahu, saya ada surprise untuk anda sempena hari ini 8 hari bulan 8. Dan sempena esok insyaAllah saya punya anniversary saya, ulang tahun perkahwinan saya. InsyaAllah untuk tahun yang ke-13. 13 tahun dah Allah Ta'ala beri kami relationship ni, yang saya kira saya sangat bersyukur. Okay. Tapi itu tadi saya nak cakap, ada benda yang saya nak bagi sebab saya tahu ada kalangan you all yang perlukan support, yang perlukan seseorang untuk nak bercakap. Macam pagi ni saya buat benda ni adalah sebab saya pun nak baca. Saya pun nak tahu apakah you all punya struggle you. Nanti saya baca kat sini lah. Ada yang kata, kan, nak minta orang bayar hutang pun sampai hati. Kadang-kadang betul. Tapi ada orang dia sampai hati. Berat sangat dugaan ni. Yes, betul. Saya setuju juga. Okay, saya setuju benda tu. Duit modal habis pusingan. Yes, betul. Saya tahu benda tu. Okay. Janggut dan misai tu filter ke? Betul, tu original. Tu memang betul. Okay. So, siapa yang kat sini rasa macam nak dibantu or nak kita support dia, insyaAllah. Dan apa lagi dugaan cubaan yang saya rasa nak give up? Sometimes kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang dugaan kita juga bila kita expect nak capai certain sales tapi tak capai, lagi rasa down. Yang lagi dahsyat apa tahu? Kita nak target satu benda yang kita nak capai, tapi dia punya tak capai tu teruk sangat. Contohlah katalah dulu kita dah capai lah 10,000 pertama, Alhamdulillah. Struggle juga bertahun lah saya dulu nak capai 10,000 pertama. Bertahun-tahun. So kita faham the proses tu. That's why kita mengajak anda bagaimana untuk nak capai 10,000 pertama. Sebab saya rasa itu adalah kunci penting. Kita akan belajar banyak benda, kan? Dan lepas tu kita macam, okay, dah capai 10,000, yes, dah positif dah ni. Memang rasa macam dah power ni, dahsyat ni. So kita pun target lah 30,000. Masa kita target 30,000 tu tak capai. And yang the worst thing, apa yang berlaku adalah bukan sekadar tak capai 30,000, babe. Yang kelakar apa tau? Mungkin masa tu capai 4,000, 5,000 je. 10,000 yang asal tu pun tak capai. Ya Allah, dia punya give up tu, na'udzubillah. Kita rasa macam, ya Allah, why this thing happen to me again and again and again. Dan kita akan rasa macam, apalah aku je nasib ni malang sangat. Orang lain semua okey. Tiba tang aku je habis. Pernah tak berlaku pada dia macam tu? Ada tak berlaku macam tu? Saya pernah alami benda tu. Saya pernah lalu benda tu. Kan? Saya pernah lalu benda tu. So kat situ saya belajar yang apa kena buat. Siapa nak tahu apa nak kena buat? Siapa nak saya share lah. Kau ni tak ada nak belanja like, comment, share ke? Tak ada nak belanja saya love sikit ke? Penat saya dah bercakap sambil berjalan ni. Rasa nak give up kat ni. Kadang-kadang ni rasa nak give up je ni. Bila kita ajar orang macam ignore je, buat tak tahu je. Kan? So apa yang saya buat masa tu, nak buat benda tu, so saya baru faham yang bila kita dah capai satu benda, jangan terlalu cepat sangat untuk nak pergi terlampau jauh sangat. Sebab masa tu kan kita kan baru capai 10,000 pertama. At least the next target tu letaklah dulu 12 ataupun 15. Benda yang realistik. Tak payahlah kita nak letak satu benda yang terlampau kayangan sangat. So bila kita letakkan sesuatu benda tu terlalu kayangan sangat, itulah jadinya bila apa yang kita expect nak capai tak tercapai seperti yang kita harapkan tu. Dan bila jadi macam tu, kita yang rasa kita terus semangat tu down, dah nak naikkan balik tu, ya Allah, ambil masa.
nak menaikkan semula energi, semangat tu biasa. So saya faham benda ni kalau berlaku benda you. Siapa pernah berlaku macam tu? Dia target nak capai, tapi dah lah tak capai, dia makin teruk. Ada tak yang pernah macam tu? Cuba anda, mungkin anda boleh share. Ada tak macam tu? You expect berapa sale tapi berapa you capai? Ada tak macam tu? So kat situ saya baru macam belajar. Oh macam tu, aku janganlah dah capai satu benda dan lepas tu terus letak setinggi-tinggi langit. Dah tu macam mana? Dan kita sini yang lepas tu broke. Kita sini yang jadi damage kepada kepala otak. So siapa yang faham tu? Siapa kat sini yang faham? Siapa kat sini yang jelas? Okay, siapa nak saya sharekan apa yang saya buat macam tu? So satu, bila saya meletakkan satu target, bila saya letakkan target, apa yang saya buat, saya tak letak terlampau tinggi sangat. Saya letak je benda yang make sense, yang logik, yang masuk akal. Itu pertama. Yang kedua, kita start kena ada plan. Plan A, kalau dia jadi, kita teruskan je A. Plan B, kalau dia tak jadi yang A ni tadi, kita dah ada plan B. So, ada banyak benda yang tak boleh kita macam, tak boleh predict. So, banyak benda yang kita kena ready dengan sentiasa kena ada plan-plan yang lain. You faham tak benda tu? Kan? Dia tak boleh. Kadang-kadang ada yang kita sampai sekarang ni, macam kalau akhir-akhir ni saya sampai terpaksa menyediakan sampai 3 plan kadang-kadang. Ada plan A, plan B, plan C. Dan kena setiap hari kita kena tracking tau, kena review balik. Betul tak kita buat ni? Jadi tak benda ni? Kalau tak jadi tukar B. Kalau tak jadi tukar C. Dan semua plan tu adalah benda yang you all mesti, yang saya nampak, kena ada knowledge, kena ada skill, kena ada ada orang yang advice, dan orang ni adalah pernah melalui cabaran-cabaran. Kalau tak ada orang yang advice, memang melingkup. Okay, that's why saya rasa kenapa di dalam Momentum kita nak launch satu siri kelas. Dia adalah sebagai macam solidarity kepada para peniaga. Yang kita nak buat kelas tu, dia ada 4 fasa. Lebih kurang 4 fasa. Tapi saya nak explain fasa yang pertama dulu, supaya benda ni macam boleh support you. Benda ni boleh bantu you. Benda ni boleh beritahu, menampakkan you dengan jelas apa nak buat. That's why kelas yang saya nak buat ni adalah kelas setiap malam, percuma, free. Dia adalah percuma, tak perlu bayar pun. Okay, anda tak perlu bayar apa-apa. Dia adalah free sahaja. Kan? Tak perlu pun bayar. Dan kita nak invite anda, kita nak berikan kepada anda adalah secara free, secara percuma. Tak perlu pun anda bayar apa-apa. Dan dia ada setiap malam, saya nak ambil masa anda 1 jam je. So setiap malam duduk dengan saya 1 jam. Kita akan beritahu anda apakah plan-plan yang kita nak buat tu. Apakah benda dia. Apakah yang you all kena fokuskan. Itu antara benda dia lah. Siapa nak tahu benda tu? Siapa kat sini nak kalau kita bantu? Siapa kat sini nak kalau kita boleh berikan kelas ni, dan boleh spend masa dengan saya setiap malam 1 jam je. Kita akan buat 9.30 hingga 10.30. Ini adalah sebagai solidarity kita kepada anda yang terjejas di luar sana, tak nampak direction, apakah benda nak dibuat, apakah benda perkara yang nak dilakukan pada saat-saat pandemik macam ni. Kan? 1 jam je. So dia macam, saya teringat apa tahu, kenapa saya terinspirasi daripada guru saya juga, mentor saya yang buat kelas yang support usahawan. Yang kedua, saya teringat masa sekolah dulu di MRSM, apa beza belajar di sekolah menengah yang saya pernah sekolah dulu dengan kita belajar di MRSM. Kalau di sekolah ada, kalau subjek matematik satu subjek yang mencabar lah babe, pada saya mencabar lah matematik dulu. Tapi dulu saya menyampah matematik, tapi makin lama makin suka, makin seronok pula. Macam dia dah ready nak kira duit untuk berniaga. Itu benda dia. So
Saya tengok masa tu kalau kat sekolah harian, sekolah menengah biasa yang saya sekolah dulu, subjek mat ni dia bukannya setiap hari tau. Dia adalah mungkin selang-seli, tapi ada waktu maths tu terlampau panjang, sejam, mungkin sejam setengah, yang menyebabkan kita rasa macam kadang kita rasa macam dah lagging dah. Macam kepala otak kita lagging, tak boleh belajar dah ni. Kan? Tak boleh belajar dah ni. So bila kat MSM dia belajar maths, dia tak panjang tapi dia hari-hari. Hari-hari dalam 30 minit, 40 minit. Tiap-tiap hari ada. So benda tu macam boleh mudah lah faham. Sebab kita kan ada 2 subjek maths. Satu lah matematik moden, satu lagi kita ada add maths, matematik tambahan. So jadi benda tu bila kita belajar setiap hari, benda tu kita lebih jelas, lebih clear tau. Faham tak? So saya fikir balik, lah, apa kata aku ulang balik benda ni, aku buat kepada para peniaga. Tak payah nak buat benda tu panjang, buat pendek-pendek. Tapi setiap malam, dan setiap malam tu ada tajuk. Jap saya pusing kamera saya. So hari ni saya adalah kat Padang, kat sini Padang. Nampak? So ni adalah poster dia tuan-tuan. So kita nak bagi anda kelas ni. Kuasai, kita namakan dia Kuasai Pemasaran Online bersama saya sendiri. So fasa pertama adalah 11 hari. So minggu pertama dia akan bermula pada hari Isnin 9 Ogos. Sampailah dia ada tajuk dia, contoh macam hari Isnin tu formula kejayaan nak tarik pelanggan online. Lepas tu kunci buat orang nampak. Kalau ikutkan, this session sebenarnya adalah RM1,999 tak kalau ikutkan. Okay. Tapi kita nak beri kepada anda secara percuma. Ni adalah fasa 1. Nanti ada fasa 2, ada fasa 3. Fasa pertama je dah 11 hari. Okay. Dia macam lockdown juga. Sama macam kalau lockdown kan ada fasa-fasa. Jadi bila lockdown sini pun ada fasa dia bertambah. Kami pun akan tambahkan fasa ni supaya boleh support anda. Okay. So siapa yang nak berkelas ni? Saya nak tanya. Berapa ramai kat sini yang nak kelas ni, dan saya nak minta anda buat sesuatu sebagai, kita tak charge yuran dalam bentuk duit. Kita tidak charge yuran ini dalam bentuk duit tuan-tuan. Kita nak minta anda bayar yuran dalam satu bentuk. Ni adalah kelas yang tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kelas ni. 9.30 malam, 10.30 malam. 9.30 malam mula, 10.30 malam tamat. Kan? Supaya dia macam boleh support anda yang sedang berniaga. Dia akan support you all yang mungkin ada struggle. So saya fikir, dan saya bersama dengan tim Momentum, kami bersama-sama memikirkan bagus kalau kita boleh bantu usahawan, kita boleh support dia tiap-tiap hari macam ni. Dan kita akan bagi macam dia punya link. Anda kejap lagi anda boleh pergi ke Telegram najib.com. You pergi ke Telegram, kat sana ada info poster ni, ada maklumat. You all hanya perlu daftar sekali je dan you all akan dapat reminder tiap-tiap hari. Tiap-tiap malam you all akan dapat reminder. Tiap-tiap malam akan dapat reminder, peringatan untuk kejap lagi kelas mula 9.30 ni, jangan lupa masuk. Macam tu lah. Tiap-tiap hari kita akan remind untuk you masuk. So tunggu you je lah, sama ada you masuk ataupun tidak. Itu pun kadang saya rasa nak give up juga. Dah langan cakap kan. Dah bagi kelas free, dah bagi link, bagi video, bagi ebook, bagi harapan. Tak pergi belajar pula. Tak masuk kelas pula. Kan dia kata ilmu ni percuma. Alah, yang percuma ni mesti basic. Alah. Lepas tu cas RM10. Ni murah sangat. Tanta basic juga. Alah. Okey, cas RM300. Mahalnya. Tak mampu. Alah. Tu kadang-kadang saya nak give up juga. Tapi sabar je lah. As a guru, saya faham. As a coach, kan, trainer, saya faham benda tu. Kan. Ada ramai lagi yang nak. Instead of kita fokus pada yang tak nak, baiklah kita fokus pada yang nak. Senang, habis cerita. You faham tak benda tu? Jelas tak benda tu? So, you all boleh masuk ke Telegram Najib untuk dapatkan link dia sekarang. Dan saya minta, ini yuran dia. Saya nak minta yuran sekarang. Anda wajib untuk sebarkan kepada at least 5 orang kawan anda. Ni anda kena pegang Yang nak saya halalkan dia ilmu ni, anda nak berkatkan ilmu ni kan. Kita mulakan fasa pertama 11 hari. Nanti ada fasa kedua mungkin 12 hari. Fasa ketiga 13 hari macam tu. Yang penting dia percuma. Tak ada bayar. Semua topik berkaitan copywriting, Facebook, online. Kan sometimes kita nak bagi anda semangat, bekalan energi, tenaga untuk anda buat. Mendengar apa isu anda. Mungkin ada sesi soal jawab. Itu antara benda-benda yang kita akan buat untuk anda. So tugas anda kena sharekan. Nanti anda buka Telegram.
Tim tolong Telegram tu ayat dengan gambar. Tim tolong combinekan sekali. Jangan asing gambar lain, ayat lain. Nanti dia susah nak forward. Ayat dengan gambar tu tim make sure dia kena sama. Post gambar, add gambar, terus masuk ayat baru send. Bukannya post gambar lain, ayat lain. Nanti dia akan berpisah kat situ, okay? So, tugas anda buka Telegram, daftar dulu. Kita ada bagi link kat situ. You daftar sekali je, you akan dapat support ni sampai berbulan. InsyaAllah kalau kita mampu untuk buat benda ni jangka panjang. Dan dia adalah free dan setiap malam. Adalah hari yang malam kita akan ada rehat lah. Okay? Contoh Sabtu Ahad. Okay, kita akan rehat. Okay, bukanlah kalau straight je kan anda pula yang sekejap lagi tak boleh nak commit. Jadi saya sarankan kita letakkan dia adalah Isnin sampai Jumaat macam tu lah. Kecuali kalau Jumaat ke apa kita ada hal ke ada apa, maka kita gantikan dia dengan hari yang lain. Boleh ke boleh ni? So tugas anda nanti masuk Telegram. Pertama, daftar. Siap daftar. Nombor 2, pergi sebarkan kepada 5 orang. Rakan-rakan ke, business partner ke, agent ke, stokis ke. Kalau ramai dropship, mintalah dia masuk. Sebab you all sendiri kan tak sempat nak train dia orang. So bila you all tak sempat nak train dia orang, mainlah kita bantu. Baiklah kami yang bantu kan, sonang tu. Okay, boleh faham? So make sure masuk ke telegramnajib.com. Dan terima kasih pada anda yang dengar perkongsian pagi ni. Hopefully insyaAllah setiap benda yang kita rasa nak give up, anda berhak. Tapi ada masa yang kita bangkit je semula insyaAllah. Supaya kalau time kita give up sekali, 2 kali, okey lah, bolehlah kita layan sekejap, relax. And tarik nafas, selawat, istighfar, kita bangkit semula. Dan kebangkitan tu kami bantu. Kebangkitan tu kami bantu dengan kelas kuasai pemasaran online fasa pertama, solidariti khas kami kepada para peniaga dan usahawan. You all boleh masuk and join the class. Boleh ke boleh? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.